Kemudian Permatampau. Permatampau. Saya tengok sambutan rakyat begitu baik. Bercakap dengan Kapolri Jaafar, Tuanku Ustaz Hadi datang, saya kata insya-Allah okey. Tuanku Ni Aziz pergi, saya kata insya-Allah nampak boleh. Siang ada Guan Eng, hari-hari ada di sana. Kita kata nampak boleh menang. Mudah-mudahan dapat menang dengan baik. Tetapi pemimpin UMNO tak percaya. Utusan Malaysia kata tak mungkin. Kalau menang pun dengan majoriti yang kecil sekali. Mana ini yang disebut a state of denial. Jadi dia terkejut. Guna ASA, tangkap 3 orang. Kemudian bantahan begitu kuat dalam negeri, di luar negara, seluruh dunia heboh. Lepas 1, tinggal 2. Ini bila cerita 10 budak hitam, tinggal 2. Kemudian bila tanya sebab apa tangkap dan lepas, sebab nak jaga keselamatan saya. Ni yang polis ramai-ramai ni buat apa? Sudah nak jaga. Masuk dalam lokap, tidur atas simen kerana nak jaga keselamatan dia. Ni Hamid Alba, kalau nak jaga keselamatan, bagi tahu, nak jaga keselamatan Anwar Ibrahim boleh. Mulai malam ini suruh polis 2 orang jaga di pagar di rumah saya. Sebagai persiapan awal. Tak payahlah tangkap saya bawa dalam lokap macam buat baru ni. Nak jaga keselamatan, tangkap. Kemudian londeh keluar dalam. Sudah tak boleh. Maknanya kita hina rakyat. Boleh jadi wanita ini wanita Cina. Tapi sudah kena ingat. Di mana dalam ajaran Islam yang boleh ajar kita zalim kepada orang Islam, zalim kepada orang Buddhis atau Kristian atau Hindu? Di mana dalam sejarah budaya Melayu, dalam sejarah Melayu, dalam hikayat Hang Tuah dan hikayat Marung Mahawangsa, di mana ada kisah di mana budaya Melayu itu menghalalkan kezaliman kerana dilakukan kepada orang bukan lain? Tidak ada. Sebab itu saya sebagai orang Melayu dan sebagai orang Islam, saya nak tegaskan, haram kalau kita zalim kepada orang Islam dan bukan Islam. Tetap tidak boleh. Saudara, ini tidak bermakna kita hakis kedudukan Melayu kita. Kalau saya sambut orang-orang Cina, saya kata Malairan, Waran, Intoran, Woman tu seicara. Kerana saya hormat mereka. Saya sanjung tinggi budaya besar mereka. Apakah dengan sebut itu hakis kekuatan Melayu saya? Saya menghinakan bahasa dan bangsa saya? Tidak. Kita pertahankan prinsip perlembagaan kita. Dan saudara percaya Allah izinkan kita perintah Malaysia. Kedudukan masa bahasa Melayu itu lebih hebat dimartabatkan di Malaysia. Jauh lebih hebat dari UMNO pernah idam-idamkan. Bezanya apa? Bezanya kita jaga kekuatan. Yang berbahagia Sahibul Fadilah Ustaz Ahmad Awang, pemimpin PAS, naik Presiden PAS. Sudah. Apa bezanya dengan soal bahasa? Saya nak jelaskan supaya orang tidak bangkit. Bila kita ke Putrajaya, orang jangan keliru. Bahasa Melayu itu dimartabatkan lebih hebat. Apa beza? Kita terima bahawa kekuatan penguasaan bahasa Melayu di kalangan semua rakyat itu penting. Kita juga terima Malaysia ini akan hebat, tambah hebat, andai kita boleh angkat mutu penguasaan bahasa Cina di kalangan sebagian besar rakyat kita. Kita juga sudah janji sejak penyata Razak 1956 yang harus dibaca semula oleh anaknya, dan penyata Abdul Rahman Talib 1961
jaminan kedudukan sekolah-sekolah, termasuk penguasaan bahasa Tamil. Dan kita juga tahu di tahun 2008 betapa penguasaan bahasa Inggeris itu penting, dan kita harus angkat level of proficiency in the English language. Ini yang saya sebut tentang Malaysia baru yang kita nak angkat. Dia tidak zero sum game. Bila saya sebut Inggeris, Cina, India, Tamil, dia bukan dibuat sehingga memadam dan merendahkan martabat bahasa Melayu. Ini usaha mengangkat mutu penguasaan bahasa, dan tentunya bahasa Malaysia ini punya keistimewaan kerana bahasa semua rakyat Malaysia dan bukan sahaja bahasa rakyat masyarakat Melayu. Islam kita tegaskan dan ditandatangani oleh semua pemimpin Pakatan Rakyat. Islam sebagai agama persekutuan, bukan pada nama, bukan pada slogan, tapi berikan kesempatan orang Islam mengangkat kedudukan agama mereka, menghayatinya, memperkukuh kedudukan mahkamah syariah untuk orang Islam, tidak dengan maksud untuk memaksa agama ke atas orang lain, termasuk orang bukan Islam. Ini prinsip yang cukup jelas. Dalam pada itu diberikan kelonggaran. Orang nak jadi agama yang baik, orang Cina yang bukan Islam, dia nak jadi penganut agama Buddhis, agama Kristian yang baik, lebih baik dia jadi orang penganut agama yang betul daripada keliru, kacau bilau, tak tentu arah. Lebih baik dia orang Hindu, dia nak jaga, hormati, muliakan agama dia. Dan sebab itulah Tan Sri Khalid ambil keputusan nak buat kuil Hindu ikut peraturan. Dia tak boleh buat ikut suka dia. Tetapi dah dia ada dan dibina, kita tidak boleh roboh seperti mana Khair Toyo roboh kuil Islam. Sebab itu saya ucap terima kasih Saudara Khalid Samad sampai anggota Parlimen Shah Alam dari PAS. Memang tuan wira-wira hebat, pejuang besar. Saya juga sebut, saya kagum dengan pendirian Kerajaan Negeri Selangor, Pakatan Rakyat dan Menteri Besar. Bila dia sebut, kuil yang diroboh cara zalim harus dibangunkan semula oleh Kerajaan Negeri Selangor. UMNO akan kata, tengok, PAS, DAP dan Keadilan Selangor fikir soal kuil. Saya nak bagi tahu, tidak sedikit pun menghalang kita angkat dan bangun, imarahkan masjid, tambah penduduk, program tarbiyah, program dakwah yang jauh lebih hebat dari yang pernah dikerjakan oleh kerajaan UMNO di Selangor selama ini. Jadi saudara, ekonomi, kita kata kita berikan ruang yang cukup bagi rakyat untuk angkat kedudukan ekonomi mereka. Kita tidak berganjang mempertahankan kedudukan Melayu, terutama hak keistimewaan Melayu dan Bumiputera, peruntukan 153 dalam perlembagaan. Orang Melayu yang terpinggir dan miskin tidak harus bimbang kerana dalam jaminan kita dalam Pakatan Rakyat, seperti mana yang bukan sahaja dibuat di Selangor, Perak, Kelantan dan Kedah, malah di Pulau Pinang di bawah Ketua Menteri Cina DAP pun kedudukan Melayu tetap terjamin di negeri Pulau Pinang. Saudara jangan dengar propaganda. Konon DAP nak bunuh ekonomi Melayu. Saya anak Pulau Pinang. Saya ahli parlimen ganti Azizah di Permatang Pau. Dan saya ikuti dari dekat perkembangan di Pulau Pinang. Dan saya nak beritahu kepada saudara, saya rasa bangga kerana Ketua Menteri Lim Guan Eng peka kepada masalah Melayu, Cina, India, Pulau Pinang. Tapi soalnya sekarang kita kena angkat. Hari ini ekonomi Cina pun susah, Melayu pun susah, India pun susah, Iban Kadazan lagi susah. Sebab ekonomi kita tak ada arah. No direction. Dia macam kapal yang tidak ada haluan. Dia hanyut entah ke mana. Sebab itu Datuk Dolah terkejut lagi. Hari ini dia terkejut bila Datuk Zaid Ibrahim umum letak jawatan.